Kita tunggu rekod berjalan. Okey, dah berjalan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, bertemu kita lagi malam ni, ialah malam terakhir sebelum esok. Esok kan? Esok, akhirnya esok. Macam tu. 6 hari bulan pukul 2.30 petang. Jangan lupa datang periksa. Itu yang penting. Penat dah ni kan belajar. So, tolong datang awal lah ke sekolah ya. Tolong datang awal ke sekolah. Kalau boleh tu pukul 12 dah ada kat sana, ada dekat sekolah. Pukul 12 dah ada di sekolah. Supaya kita lebih orang panggil bersedia lah ya. Kita bersedia, tak nak datang lambat sebabnya begini. Bila kita datang awal ke sekolah untuk bersedia ni, kita akan lebih orang panggil lebih adapt dengan siswana. Tak nak datang sekolah terus masuk dewan terus exam. Bukan jadi suasana yang panik tu yang jadikan panic attack, terus tengok soalan mudahnya tapi tak boleh jawab sebab dia dalam keadaan terburu-buru Jadi tolong datang awal ke sekolah, insya-Allah. Cikgu doakan semoga semua dapat jawab dengan baik dan betul, tepat, kena pada sasaran. Okey, tanpa buang masa. Kita sambung saya pakai slide sama je tapi sambung. Sambung semalam. Sambung yang ini, bahagian B. Okey, semalam kita dah cerita pasal bahagian A, hari ni kita akan bercerita pasal bahagian B. B sahaja tapi bukan saya nak bagi jawapan, bukan cikgu nak bagi hint, tak ada hint. Kalau malam ni semua tak keluar pun cikgu minta maaf sebab sesungguhnya cikgu tak tahu soalan apa keluar. Yang masuk malam ni harap-harap keluar tips, keluar soalan bocor in your dream. Memang saya bukan bagi pun. Hari ni saya nak bagi tips dan petua, itu saja. Kalau rasa tak masuk pun tak apalah, bukan ada apa pun kan. Itu sebenarnya betul lah. Tak masuk memang tak apa. Cuma malam ni saya nak bagi hint. Saya nak bagi petua supaya jawab esok tidak membuka ruang pemeriksa menolak markah kita. Itu je insya-Allah. So untuk bahagian B ada 4 soalan, semua orang tahu. Tapi ada yang tak tahu juga. Ada 4 soalan, 50 markah. Markah dia 10, 10, 15, 15. Itu yang biasa. Tapi ditakdirkan nanti keluar 15, 15, 10, 10. Itu rezeki kamu lah. Okey. Ada 4 bahagian dan 4 perkara yang dia akan tanya. Ada aplikasi, ada mentafsir, ada menilai dan ada mencipta. So, untuk bahagian B saya nasihatkan kena cuba dapatkan 35 markah. Jadi macam mana pun kena buat. Cikgu tak boleh sikit je. Terpulanglah kan kalau orang nak A, itu yang kau kena buat. So, kita pergi kepada aplikasi dulu. So, aplikasi ni macam-macam dia boleh tanya. Aplikasi ni antara dalam 4 tu adalah antara konstruk yang paling mudah lah, yang paling mudah. Tapi kadang-kadang aplikasi ni boleh jadi susah sebab awak tak study. Bila awak tak study, awak tak ada knowledge, awak nak menggoreng pun tak adalah. Apa saja bila kita tak study ataupun kita tak pernah tengok, benda tu akan jadi susah lah ya. So, apa dia boleh tanya? Dia boleh tanya macam-macam, contoh melukis carta alif, menulis pseudocode, membuat SQL, melakar ERD. Melakar ERD pun boleh jadi aplikasi, boleh jadi mencipta, bergantung kepada apa soalan tu keluar. Kalau soalan tu banyak maklumat, dia akan jadi aplikasi. Tapi kalau soalan tu dia bagi sikit saja, kamu yang kena buat, itu jadi mencipta. Jadi aplikasi dengan mencipta tu sebenarnya adalah satu soalan mudah, satu soalan susah. Tapi cara dia bertanya tu akan menyebabkan soalan tu aplikasi ataupun mencipta. Terpulang So, dalam soalan ni dia bagi pseudocode. Bila dia bagi pseudocode, kita lukis carta alif. Pernah tak keluar macam ni? Setakat ni kalau keluar macam mana? Dia bagi situasi, dia suruh lukis carta alif. Dia bagi dia bagi ERD, dia bagi skema hubungan, dia suruh lukis ERD. Itu yang biasa keluar lah aplikasi.
So, kita lakar carta alih, so cikgu tak nak buang masa, kita terus lakar. Ni jawapan dia. So, untuk jawapan carta alih ni, apa perkara awak kena titik beratkan? Pertama sekali, kita tengok dulu sudokod sudokod ni. Awak tengok sudokod ni macam mana? Dia ada ke dalam, ke tengah, ke tepi, kan? So, nanti begitu juga semasa awak menjawab. Jika dia suruh kamu tulis sudokod, kamu kena buat indentasi seperti ini. Apa tujuan kita buat indentasi? Tujuan kita buat indentasi bukan sahaja pada pengaturcaraan, tetapi juga pada apa orang panggil, pada sudokod. Pada sudokod bukan sahaja pada aturcara tetapi juga pada sudokod. Sebab sudokod ni sekejap saya join lagi satu group sebab saya nak tengok kot ada soalan ataupun email. Sebabnya kalau awak buat lurus ke jalan yang benar sangat, kan, lurus straight aja kan, dia akan jadi menyukarkan pembacaan dan pemeriksa akan keliru apa yang awak nak sampaikan. Okay, apa yang awak nak sampaikan. Jadi sudokod juga mesti dibuat indentasi. Cuba awak tengok contoh dia bagi sudokod ni, kan. Mana pen saya, dia keluar tak pen saya? Turn on pen, okay, pen dah keluar. Awak tengok indentasi dia. Ni nampak indentasi dia. Ni saya panggil indentasi. Ramai yang tak tahu apa tu indentasi. Mari saya beritahu. Ni indentasi. Dia bawa ke dalam. Dia bawa ke dalam. Nampak dia bawa ke dalam. So nampak ini kenapa dia indent. Sebab apa dia indent? Dia nak menunjukkan dia adalah milik yang atas ni. Selagi. Tamat selagi. Cikgu mula selagi, tamat selagi ni wajib tak? Tak wajib tulis, tetapi kalau awak tulis, dia membantu orang yang baca awak punya sudokod ni, dia faham. Okey, ini adalah milik selagi yang atas. Okey, kalau tidak dia tak tahu, oh ni untuk siapa? Sama juga yang ada mula dengan tamat ni, kalau ada membantu. Kalau tak terbuat, sebab tak tahu nak letak kat mana, tak apa, tak ada masalah. Gitu ya. Itu satu, tentang sudokod. Kena buat. Cikgu wajib tak nak buat numbering? Okey, nak sekali lagi numbering juga cantik dibuat bagi membantu pemeriksa membaca dengan baik. Itu cerita dia. Dia bukan masalah buat tak buat tu tak salah, bukan itu. Masalah kita nak membantu orang membaca. Faham ke tidak, sebab bukan semua orang tahu baca ataupun faham apa kita tulis. Sebab manusia kan pemikiran dia bukannya sama kan. So begitu satu lagi. Dan bila kita lukis carta alih, cerita dia pula. Bila kita lukis carta alih, bila ada input ada perkataan ni, ada perkataan input ni dan ada perkataan output. Biasanya kita akan lukis begini, kita akan lukis sengit. Esok jangan lupa bawa pensel anak-anak. Kau jangan buat style berani mati, iaitu pergi lukis dengan pen. Kalau saya ni, saya titik tangan anak murid saya. Kalau ada depan saya memang saya titik tangan. Kenapa kau tak bawa pensel? Sebabnya lukisan, kan kita ni manusia. Kita bukan tiba-tiba je tahu je jawapan. Kita merangka, betul? Jadi tolonglah rangka guna pensel. Dah cantik, dah confident, baru kita tekap kuat sikit dengan pensel yang sama ataupun dengan pen. Dah kalau kau rasa nak lukis dengan pen sangat. Tapi lukisan guna pensel. Pensel yang, okey, mungkin esok pagi sempat lagi rasanya beli pensel 4B untuk yang gelap. Okey, untuk yang kita nak melakar, kita pensel HB. Ni orang-orang kalau ambil pendidikan seni dia faham pensel ni. So, kalau tak ada tak apa, pensel 2B pun okey. Satu jangan lukis tekan-tekan, yang kedua boleh lukis tekan-tekan, tekan sikit. Ingat, bila ada input output ni, lukis sengit mesti ada perkataan input output. Perkataan yang boleh menggantikan, yang setara dengan dia, masukkan. Paparkan. Kalau masukkan input kan, paparkan. Baca input ya, baca input.
papar, cetak tu output, dia setara dengannya. Dan kita tak tulis esei dalam ni, kita tulis pemboleh ubah sayang. Kita tulis pemboleh ubah, bukan input seorang murid, bernama, Rashid, bukan macam tu. Input nama dah cukup. Kita faham nama tu pemboleh ubah. Ini kita panggil peniskalaan. Benda tak penting kita buang. Dan anak panah ni wajib ni, nampak ni anak panah ni, wajib dan mesti tak putus. Tak boleh terapung. Macam ni, macam ni. Ni gayanya, adalah tara-tara orang nak kena potong akar. Okey. Jadi tolong sambung dan bila ada diamond, awak nampak satu lagi, bila ada diamond, tak, tanda soal tak wajib, tapi ya tidak ni wajib. Ya tidak wajib dan mesti berpasangan dengan betul. Benar lawannya palsu, ya lawannya tidak, yes lawannya no, betul lawannya salah. Jangan campur tak ada betul lawan dia wrong, macam tu salah lah. Ataupun betul lawan ya, betul lawan salah, betul lawan palsu. Tak boleh. Dia kena pasangan dia kena yang setara. Dan anak panah lagi satu, kalau awak nampak selagi, ada perkataan selagi membawa maksud ada pengulangan. Ada pengulangan. Jadi awak punya carta alih mestilah ada apa orang panggil, ada looping, ada ni, ada patah balik. Yang ni nampak tak dia patah balik. Dia patah balik. Cikgu boleh ke lukis tamat kat tepi? Boleh. Kau nak lukis sengit ke kanan, sengit ke kiri, menegak ke bawah, turun ke bawah, boleh. Tak ada masalah. Janji awak punya simbol mula ni, kalau kata mula nak duduk kat tepi pun boleh. Tak ada masalah. Dia bukan salah. Cuma kita pastikan aliran kita tu betul. Cikgu tak muat lukisan saya, kau sengitkanlah kertas tu. Kau lintangkan kertas tu, insya-Allah dia muat. Kau janganlah mencari benda-benda yang simple seperti tu, mencari alasan tak dah nak lukis. Itu adalah alasan tak berapa nak cerdik. So, bila dalam kes ni, ada yang cakap ambil ni input, ada yang cakap ambil ni input. Dalam certain perkara, yes, ambil tu input. Tetapi dalam kes ni, dia dah nyatakan input output tu yang tanda simbol dia. So ambil ni masih dalam kategori proses. Ambil kira tu proses. Isytihar. Okey, kalau isytihar atau setkan, simbolnya kita guna ini. Jangan guna yang ini. Jangan guna yang ini. Ya, yang ini yang sebetulnya. Ini yang betul. Tetapi untuk isytihar dengan untuk isytihar. Tapi jangan guna ini. Guna yang ini. Sebab kita level kita. Nanti awak masuk universiti, awak pakailah level lah canggih awak tu. Ya, ada yang nak bertanya, silakan. Boleh buka mic tanya. Okey, tak ada cikgu teruskan. So, kita pergi kepada soalan, okey, apa lagi yang ini? Ada soalan tak untuk carta alih dengan sudut kod? Cikgu tank tunjuk 2, jadi kamu faham kalau ada carta alih yang berulang, perkataan selagi lah dekat sudut kod. Sama juga kalau selagi kat sudut kod, carta alih pula kena ada looping. Cikgu tak tahu nak looping, tak tahu nak sambung mana. Ingat, cikgu kata apa? Cikgu kata carta alih mesti bersambung, tak boleh putus. Jadi andai kata tiba-tiba kamu stuck, kat sini kamu tak tahu yang ni nak sambung kat mana. Jangan tinggalkan kosong, ambil je anak panah, sambung je di mana-mana. Sambung je di mana-mana. Sambung saja di mana-mana supaya markah cantik carta alih untuk aliran tu tidak ditolak. Tidak ditolak. Kalau tidak nanti logik tolak, aliran tolak, banyak pula dia tolak. Kalau macam ni satu je lah tolak ya. Cikgu, cikgu baca. Cikgu, sekejap. Okey. Sorry cikgu ni. Cikgu boleh exam esok semua jawab pakai pensel. Lukisan sahaja kita guna pensel. Yang lain kena guna pen. Kalau boleh cari pen hitam.
Cikgu kalau catat itu simbol dia lukis guna pensel je ke boleh? Ya, lukisan boleh lukis pensel. Okey, tapi cuma itu saya nak tekankan, jangan lukis pensel terlalu tak confident. Tahu orang tak confident, dia lukis bulat tu, jawapan dia bujur. Bulat petak tu bergantung kepada orang publisher tu. Kalau publisher tu dia guna macam tu, itulah dia guna. Tapi sebenarnya yang saya lukis dekat hari malam ni, adakah masih dapat markah? Kan cikgu dah cakap tadi kan, dah jawab bahawa tamat jika tu adalah optional. So, dia bukan apa, dia bukan ni. Terminal mula bulat bujur, okey. Cikgu apa lagi catat ada pengulangan yang lain selain pengulangan selagi? Okey, bila dia ke bla 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 bla, ulang langkah 3. Confirm ulang. Walaupun dia guna jika, tak semestinya pilihan. Tapi bila ada arahan ulang langkah 3, maksudnya kena naik ke atas. Itu ulang lah. Ataupun dia guna untuk. Untuk nombor bola lebih besar daripada negatif 1, maka bla 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 ulang langkah. Bila ulang langkah itu adalah ulangan. Dan bila sesuatu soalan itu, bila sesuatu orang panggil sudoku atau catat alik itu ada struktur kawalan ulangan, ada struktur kawalan pilihan. Cikgu lag. Cikgu, mic cikgu ada masalah. Cikgu lag ke atau kami yang tak dengar? Agak aneh ni. Diamlah. Okey. Halo, halo. Ada di kau punya, jangan. Ya, hello. Nak buat kawan ke? Minta nombor. 999. Tak ada. Cikgu dalam ni, jangan mesin. Ada cikgu dalam Diamlah, ni, Freddy. cikgu lain. Jangan bising. Oh. Baik. Dah habis dah. Amboi kamu, cikgu keluar sekejap je semua orang dah borak besar nampak. Oh tu dia. Patut malam ni tak payah buat apa dah kan.
Patut tak payah buat apa dah, borak dengan kawan, kau agak-agak keluar apa? Macam tu je cerita. So, cikgu ni balik. Dengar suara ke? Dengar Dengar suara Ibu, ke? dengar. Dengar Dengan jelas. Dengar. Sekejap. Cikgu kena masuk lagi satu grup kat sini. Lagi satu ni. Boleh habis. Tak apa. Malam ni kita tidur pukul 2 kan. Esok kan nak exam petang. Kau lah kan. Kalau cikgu dah tak study dah malam ni. Cikgu nganga dah. Kalau cikgu lah. Cikgu dah nganga main game, baca novel. Malam ni patut relax dah kan. Tapi itulah. Kamu kan jenis last minute semua. Tapi cikgu percaya ramai yang bagus. Cuma malam ni saja nak buang-buang debu. Kan? Kok lah dapat soalan bocor. Soalan takkan bocornya. Takkan bocornya soalan. Okay. Saya tak tahu grup lagi satu pun ada masalah juga. Mungkin malam ni semua orang semua orang nak masuk online, jadi itulah cerita dia. Kadang semua kat line pun gangguan. Okey, kita sambung balik. Jangan marah cikgu, minta maaf. Kita sambung. Ni line luar teknikal, di luar jangkaan cikgu. Lagipun cikgu tak berada di rumah ni, cikgu berada kat hotel. Hotel ni pun lain macam cak ayam. Dah kat mana dah cikgu berhenti? Cikgu pun lupa dah. Okey, kita berhenti dekat sini kan? Betul? Betul tak? Nampak tak soal? Betul. Nampak tak pen? Nampak tak pen? Nampak tak? Nampak. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar cikgu, nampak cikgu. Bagus. Pertama sekali record lagi kan? Betul tak? Ada record tak? Alamak, aku ni satu hal pula. Okey, dah record. So, habis kat sini, kita pergi yang ini pula. Yang ini. Yang ini juga dalam kategori dalam kategori aplikasi. Okey, tak payahlah awak tahu aplikasi ke tak, saya cuma nak sampaikan awak lah bahawa soalan kita ada banyak bentuk, ada 4 bentuk yang boleh ditanya, dan bahagian B ni memang diperuntukkan untuk soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi janganlah kau harap soalan itu mudah. Biasanya soalan itu akan ada triknya. Sebenarnya bukan trik, dia soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Dia suka bertanya di luar kotak. Okey. Tuliskan pernyataan bahasa SQL. Memaparkan maklumat semua produk secara menurun mengikut jenama. Ini yang paling mudah kan? Ini paling mudah. Cumanya cikgu nak tekankan dekat sini ialah bila select all, bila dia kata memaparkan semua, bila semua produk secara menurun mengikut jenama, maksudnya all ni ialah star, bukan ini. Saya tahu cikgu, semua orang tahu cikgu, bukan masalah itu. Bila kamu exam nanti, dia akan macam apa, dia berfikir tak berapa nak jelas, dia akan tulis select all. Jadi nanti pusingan yang kedua sebelum kamu keluar exam, kamu semak balik kod SQL kamu yang kalau semua tu dia guna star ke dia guna apa. Kadang lain kau cakap dalam kepala kau, lain kau tulis. Jadi kita guna star. Star macam ni lah. Sebenarnya star awak buat macam ni 8 macam ni, star. Kita faham lah. From product, order by jenama, descending. Ini sebab kita nak susun secara descending. By default dia memang ascending. Tapi kalau soalan kata secara menaik, kau buat juga A, S, C. Walaupun hakikat dia kau tak buat ini, dia akan keluar ascending, kau buat juga sebab itu arahan soalan. Dan walaupun semicolon ini, nampak ni semicolon ni bukanlah satu perkara yang wajib, terutamanya kalau satu statement. Tetapi dalam exam, khas untuk bertulis, semicolon adalah sebahagian daripada markah.
Dan satu lagi, kalau huruf besar, guna huruf besar. Sama juga dengan attribute, kalau dia huruf kecil, guna huruf yang dibagi dalam soalan. Cikgu sepatutnya tak ada masalah cikgu kan? Ya betul, sepatutnya memang tak ada masalah. Tetapi kita tak nak cari ruang, kita tak nak bagi ruang pemeriksa tolak markah kita. Okey. Itu yang cikgu nak tekankan sebab pasal apa-apa tu saya tak tahu. Dia biasanya dia keluar semua, dia keluar mengira purata, dia keluar mengira apa ya? Mengira agregat kan, average semua. Tetapi mungkin juga dia trick kamu dengan soalan seperti ini. Macam ni. Mengira purata. Masih lagi putus-putus ke suara cikgu? Okey, mengira purata. Okey. Jadual 4 memaparkan rekod jadual produk mengira purata harga kasut hoki. Kamu kalau mengira purata, asal nampak purata je kamu nak average. Asal nampak purata je kamu nak AVG. Tapi kamu kena tengok keadaan. Kalau tak ada kuantiti, ya kamu boleh terus kira harga purata. Kan? Tapi kalau ada kuantiti, kamu kena darab dengan kuantiti. Lepas tu kamu kena bahagi dengan jumlah kesemua kuantiti. Sebagai contoh seperti ini. Sebenarnya dia sum je. Dia sum je. Sebab dia ada kuantiti. Kalau dia tak ada kuantiti, is okay. Ataupun dia dalam soalan dia kata dengan menganggap satu je kuantiti. Itu pun boleh juga. Tapi kalau ada kuantiti, kita nak kira harga purata, kita kena ambil kira kuantiti. Ya? Kalau ada kuantiti ni bahaya. Tapi majoriti terutamanya dalam soalan trial, cikgu tengok skema semua dia kira direct. Sedangkan soalan tu merujuk kepada purata harga. Kalau awak buat dalam matematik pun, kalau kita nak kira purata harga kan kita kena darabkan kuantiti. Lepas tu kita bagi dengan kuantiti kan jumlah keseluruhan. Saya tak tahulah kalau matematik awak macam mana, tapi matematik saya begitulah. Ya. Jadi kat sini dia kata mengira purata harga kasut hoki. Cuba awak tengok. Kasut hoki, kasut hoki, kasut hoki. 3 ni kan? 3 ni. Awak tak boleh ambil 180 tambah 60 tambah kuantiti. Kalau dia tak ada kuantiti tu cerita lain. Kalau ada kuantiti dia kena darab silap. Dan kau tengok mata aku pun dah nampak kasut hoki. Yang ni bukan. Kasut hoki 2 je kan. 180, 150 bahagi 2. Itu memang kurang sikit lah. Jadi sepatutnya 180 darab 25 kan. Campur dengan 150 darab 20. Lepas tu semua ni campur kena bahagi dengan 25 tambah 20. Kena bahagi dengan 45. Jadi maksudnya dia sum. Terima kasih Aina. Okey, kemudian apa yang nak buat? Jadi kita akan buat macam ni. Select sum harga darab kuantiti. Betul dah. Lepas tu bahagi dengan sum kuantiti. S purata harga. Maksudnya jumlah yang dikira nanti akan dimasukkan atau diumpukkan ke dalam purata harga. S purata harga ni membawa maksud nama pemboleh ubah dia. Nama pemboleh ubah baru dia. Nanti kalau tidak, kalau awak tak buat nanti kat depan dia keluar EQR 2000 lah. Jadi kena buat begitu ya. Kena faham. Jadi from product biasalah kan. Where. Jangan lupa pula where sebab syarat dia kasut hoki. Bukan kayu hoki kan. Cikgu yang silap tadi. Kasut hoki. Double quote semicolon. Jadi jangan ingat bila sebut purata kena AVG. Kadang-kadang dia trick kamu macam tu lah. Cikgu bimbang yang ini ya. Jadi kamu kena kira macam kita kira matematik dulu supaya mengesahkan formula tu. Barulah buat SQL. Boleh ya anak-anak? Nampak saya kira, baru saya dapat 166.6666. Kan? Kalau saya kira campur macam tu, dia dapat sikit. Tapi, tak logik dia punya nilai dia tu. Okay. So, ada soalan tak? Harap-harap yang mudah-mudah je lah keluar yang ni kan. Janganlah sampai... Cikgu. Yes. Kalau S purata harga tu sambung dekat sebelah sum kuantiti tu boleh ke? Boleh. Lupa. Boleh. Tak ada masalah. Dia
SQL ni kan kau nak tulis sebaris panjang sampai ke langit, lepas tu bawa semikolon pun boleh. Kau nak tulis select sum harga kuantiti bahagi kat bawah pula sambung sum kuantiti bahagi S, lepas tu purata harga ni turun bawah lagi pun boleh. Sebab dia cerdik. Dia cerdik, dia boleh baca. Kena tulis total ke cikgu? Kena tulis total. Secantik ni adalah. Okey, sebenarnya cikgu nak tunjukkan S purata harga tu, takut kamu ada yang tak faham. Tiba-tiba keluar soalan S. Dia soalan ni macam ni, sama ada dia bagi ini, dia suruh buat SQL dan mungkin juga dia terbalik. Dia bagi SQL, dia suruh dapatkan output. Jadi kok tiba-tiba keluar S purata harga, natang benda pula purata harga ni. Tak tahu ke benda ni. Benda tak pernah tengok pun. Ni purata harga ni ialah nama baru dia. Nama baru dia. Kalau awak buat ni, kan, nampak ni. Nampak tak tajuk dia keluar? Purata harga. Dia keluar lagu ni. Dan dia akan keluar jawapan. Macam tu. Jadi kita tak tahu ni. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kejap. Banyak sangat soalan. Kita tak tahu apa ni S tu apa. Nanti kita kata benda S ni. Jadi kita salah. Sedangkan bila dia katalah dia nak output lagu ni. Tiba-tiba kau nak tulis apa tajuk kat sini? Kau tak tahu. Dia dah bagi dah tapi tak tulis. Mungkin ditolak markah. Okey. Kasut hoki tu kena tulis double quote atau single quote. Double quote boleh, single quote boleh. Alter termasuk dalam pertanyaan tindakan tak? Alter tu untuk eja-eja stable. Dia bukan untuk, dia kan query, betul lah. Dia ada 3 kan, DDL, DML. DML, DDL, DML dengan lagi satu apa, cikgu tak ingat. Kita guna 2 je, DDL dengan DML. Kalau yang author tu DDL kan. Kalau yang saya buat query ni DML. Sebaiknya double quote. Okay, good. Harga dan kuantiti tak perlu huruf besar ke yang huruf depan? Saya cakap apa tadi? Okay, dalam SQL kita tak kisah huruf besar huruf kecil, kau tulis huruf kecil semua pun dia boleh baca. Tetapi minta maaf ikut soalan. Tetapi cantik ikut soalan. Maaflah cikgu pun tersilap ni. Ikut soalan ya. Purata harga tu kena ambil semua nombor dalam kalkulator ke? Ya, ambil yang kamu dapat. Sebab yang saya buat ni memang keluar ikut dia. Kalau kamu kata 2 titik perluan, buat je lah, tak ada masalah. Terjanji jawapan tu ada. Ada bunga-bunga dia. Cikgu, apa beza double quote dan single quote dalam PHP? PHP pula dah. Sebab buku teks dia pakai kedua-dua. Jawapannya dia ketika mana ya? Kejap, cikgu ni tengah blur ni, kejap. Double quote dengan single quote. Nanti sampai masa kat situ cikgu terang. Kat sini cerita SQL dulu. Single quote, double quote sebenarnya dia boleh, dia tak kisah dua-dua. Tapi kalau single quote ambil, single quote juga terima. Sama juga dengan double quote. Kalau double quote awak hantar, double quote juga awak terima. Tapi kadang-kadang okey je. Komputer makin cerdik kan. Okey, sebab ya, kedua-dua dia pakai. Cuma kena hati-hatilah. Cuma awak kena ingat tanggal sama bila ada jenis string memang kita guna double quote. SQL pun dia boleh minta selain purata ke macam formula lain cikgu? Boleh? Kan kita belajar agregat berapa? Tu cikgu Fadila tu dah jawab dah. Character guna single quote. Okay. SQL pun dia boleh minta selain purata ke macam formula lain cikgu? Dia biasanya dia akan minta formula yang awak dah biasa guna. Awak dah biasa guna apa? Purata. Awak dah biasa guna apa lagi? Jumlah. Hasil tambah. Hasil darab. Itu biasalah. Cikgu kalau output tu kalau nak tulis kena buat box tu ke? Of course lah dek oi. Kalau keluar output lagu mana, takkan kau nak tulis macam mana? Kau nak tulis macam ni. Purata harga sama dengan ni. Tak lah. Dia mestilah keluar box. Keluar tara-tara kita keluar dalam mesin lah. Okay, beza sum and count cikgu. Okay, beza sum and count.
Cikgu Aya tolonglah jawab. Okey, sum ialah untuk mengira jumlah. Nak kira jumlah. Contohnya sum harga, dia kira jumlah harga ni. Sum quantity, dia kira ni quantity. Count ni dia nak kira bilangan record. Count harga, dia kira berapa harga yang ada lah. Dia takkan kira jumlah harga. Dia kira bilangan record. Count, bilangan record. Ni, berapa bilangan record ni? Dia kira count. Nak jawab panjang ke pendek? Tolonglah hafal panjang. DDL, DML, DCL tu awak tolonglah hafal yang panjang. Boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Melayu sebab dalam buku teks awak ada. Kenapa tak apa gun? Kenapa tak gun? Whatever lah you. So, kemudian mencari kuantiti produk yang paling tinggi. Max dengan min. Max dengan min ni memang glamour yang macam selalu keluar lah ya. Ni, max. Cikgu saja nak tunjuk ni sebab cikgu bimbang nanti esok dia keluar macam ni. Terangkan baris berikut. Terangkan baris berikut. Aku tiba-tiba je keluar soalan tu malam ni. Okey, select jenama. Bila kita nak, yang ini maksudnya dia nak dapatkan kuantiti kan. Okey, kalau nak dapatkan kuantiti, dia sebenarnya yang wajib inilah max quantity. Boleh je direct. Tapi saya letak jenama. Salah ke? Boleh. Asalkan ada yang dia nak. Jenama ni takkan bagi markah. Cuma jenama ni membantu anda melihat grace yang 50. Kena tengok juga soalan mencari kuantiti produk yang paling tinggi. Jadi kita tahulah kuantiti produk 50 di bawah jenama apa, grace. Saya bimbang esok dia cakap mencari kuantiti produk yang paling tinggi dengan yang paling tinggi ni dia hint dia ialah mencari nama jenama kuantiti produk yang paling tinggi. So saya bagi terus. Kena tambah ni je. Kena tambah jenama. Maksudnya dia bukan dekat where. Saya bimbang awak cari dekat where pula. Mencari nama nama produk bagi kuantiti yang paling tinggi. Bagi kuantiti yang paling tinggi. Lepas tu awak cakap ni mesti where ni, mesti where. Dia bukan where, tak semestinya where. Kadang-kadang cara presentation kita punya jawapan juga dapat menunjukkan dapat menjawab soalan dia ni. Bukan semestinya ada syarat ada where. Okay. Jadi kita buat tambah je jenama supaya tahulah kan. Terus dapat nama produk yang kuantiti paling tinggi. Letak jenama bukan where, tak ada where kat sini. Anak murid cikgu buat where, cikgu pelik kak. Okay. So as quantity max macam biasalah nama baru dia from product. Ya, kalau dia nak nama produk letak. Yang ini cikgu letak saja-saja sebab nak tunjuk. Kalau cikgu lah kan, kalau cikgu buat kerja, cikgu tak suka tiba-tiba tunggal macam ni. So what, aku nak buat inference, aku nak buat terjemahan pun tak boleh. So, apa lagi soalan yang dia boleh tanya dalam SQL ialah soalan mentafsir. Soalan mentafsir. Jenama dia sepatutnya Malik kan? Malik 50 Malik. 50 Malik. Betul 50 Malik. Okay. Tak apa, nanti yang ni. Okay. Kalau macam ni dia keluar grace tu, kalau nak keluar yang dua-dua ni macam mana? Jenama max quantity, as quantity max from product kena tambah lah kan? Betul? Kena tambah where? Where apa? Kena tambah. Fikirlah sendiri. Supaya dia keluar Malik. Malam ni try. Cikgu nak cepat ni. Boleh So untuk mentafsir. Mentafsir begini. Untuk mentafsir. Mentafsir tuliskan skema hubungan bagi satu NF. Bagi satu NF. So. Bagi satu N. Okay, tuliskan skema hubungan. Tuliskan skema hubungan bagi satu NF. Okay, maaf sekejap.
Sekejap, yang tadi nanti kita pusing balik kedua. Yang ini ialah pembelian dia bagi jadual buat 1NF tu biasa. Cuma cikgu nak tekankan ialah penulisan KP. So KP tulis begini, dan andai kata kalau dia garis macam yang ini pun kita boleh panggil dia sebagai skema hubungan yang KP, untuk KP. Jangan ingat KP kena tulis KP. Kalau dia tulis yang garis lurus ni pun KP juga. Itu je cikgu nak tekankan. Dan bila awak buat, pastikan awak rujuk nama yang dia guna ni. Nama dia guna dan nama attribute dia mestilah follow soalan. Jangan tambah, jangan kurang. Okay, itu satu. Dan bila dia suruh lompat ke 2NF, bila dia pergi 2NF, awak kena tahu juga tentang penggunaan apa dia cakap ni, KA. Bila 1NF tak ada KA bila masuk 2NF wajib ada KA. Jadi bila awak buat orang panggil 2NF, awak kena perhatikan tentang kunci asing ni. Tengok yang mana tak sambung lagi. Apa tujuan untuk KA? Kalau dia tanya soalan, apa fungsi KA? Fungsi KA menghubungkan antara dua jadual yang saling berhubungan. Awak takkan dapat markah. Awak kena cerita menghubungkan antara jadual pembelian dengan pembeli, dan ID tu pembelian dengan pembeli, dan kod itu adalah antara jadual pembelian dengan barang. Jadi awak kena cerita berdasarkan bahan rangsangan. Tak boleh explain terlalu umum. Tak boleh explain terlalu umum. Gangguan betul lah malam ni. Okay. So, kunci asing tu kena ditanda. Jadi kalau awak dah buat 2NF, awak tengok tak ada KA, tambahlah KA. Yang ini ada yang tanya dengan saya, dia kata boleh ke jawab guna pensel cikgu? Boleh lah yang ni guna pensel. Tetapi macam saya cakap, akhir kena guna pen. Lukisan sahaja digunakan pensel. Okay, jadi kena perhatikanlah setiap jadual tu. Huraikan kebergantungan fungsi. Okey, ini satu lagi. Kalau kita sebut penomelan dia tak boleh lari daripada 3 perkara. Kebergantungan fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi separa, dan kebergantungan fungsi transitif. Okey, untuk nak jawab soalan yang hurai-hurai ni, fungsi ni, awak kena terangkan 3 ni dulu. Dengan harapan ada dapat 3 markah teruslah, dengan harapan. Kebergantungan fungsi sepenuh ada. Janganlah tulis ada, tulislah ayat comel sikit. Terdapat kebergantungan fungsi sepenuh pada semua jadual ataupun pada jadual mana. Kebergantungan fungsi separa tiada, telah dihapuskan. Kebergantungan fungsi transitif tiada. Kan? So, selain daripada tu, yang 3 ni, ini kena terang dulu ni terang dulu yang ni. Dan bila dia kata huraikan 2NF, awak kena cerita pasal kena cerita pasal setiap jadual ini. Siapa bergantung kat siapa. Kena cerita. Dia macam awak explain dalam awak punya kerja kursus lah. Kerja kursus awak kan awak explain kan. Saya tak tahulah. Ada sekolah, ada negeri dia tak explain, dia tulis je. Dia explain pun sikit-sikit dapat markah penuh. Kalau dalam PSA kena explain. Kena explain. Kena explain setiap satu tu. Tarikh bergantung kepada ID dan kod. Nama pembeli bergantung kepada ID. Alat harga kena bergantung pada barang. Baru dapat markah. Kalau kata awak just terang tentang kebergantungan fungsi sahaja, kalau 1 markah mungkinlah dapat kan. Tapi kalau dia tulis 4 ke 6 markah, dia kena ada explanation lah maksudnya yang ni. Jangan pula kata tak ada point nak explain. Bila huraikan maksudnya kita bercerita selain daripada kebergantungan fungsi. Yang ni memang wajib, kebergantungan fungsi awak memang kena cerita. Ada tak ada kan. Jangan pula kau buat jadual macam aku buat ni. Kau nak tolak markah, kenalah. Yang jadual ni untuk bantu kau buat ayat je. Kau kena tulislah ayat sendiri kat sini. Okay, terdapat kebergantungan fungsi pada semua jadual. Kebergantungan fungsi separa telah dihapuskan.
tiada kebergantungan fungsi transitif pada semua jadual. Kena cerita macam tu. Kena buat ayat begitu. Selain daripada tu, tambah sikit dengan huraian setiap apa orang panggil, setiap entiti ni kan. Setiap entiti ni kena huraikan. Dalam jadual pembeli, atribut nama pembeli bergantung kepada macam itulah. Pembeli, atribut nama pembeli bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci KP. Cikgu, kalau saya tak tulis atribut kunci, cikgu, kau nak cepat, kau kan suka cepat, atribut ID okey je, ataupun kepada ID boleh je. Okay, dalam jadual barang, atribut alat dan harga bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Tapi cuba janganlah bawa pemalas. Ini kan masa depan kamu. Tulis je. Tulis je atribut kunci ni. Atribut. Susah sangat ke? Agak-agak hilang RM3 ke kalau tulis atribut ni? Tak kan? Tulislah. Jangan jadi malas. Dalam jadual pembelian, atribut tarikh bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci ID dan kod. Boleh Okey. Seterusnya ialah ini soalan bahagian A, tetapi apa cikgu nak cakap? Okey. Tetapi cikgu nak bawa ke bahagian B sekejap sebab ada juga ketika soalan bahagian B dia lebih kurang macam bahagian A atau A macam bahagian B, cuma dia ambil part-part. So mentafsir juga ialah masuk dalam kategori menerang. Menerang. Maksudnya dia tanya X ni apa tujuan X, apa tujuan Y, apa tujuan Z. Jadi awak kena menerang, terang. So terang ni awak tak boleh terang sekadar form action, membentuk objek, form. Tak cukup Awak kena jelaskan ni apa benda ni. Ni. Kena jelaskan. Sebab itulah konsep menerang. Awak kena faham. Bentuk objek borang dengan kendalian pos. Apa lagi? Action tu kena terang juga. Bentuk objek borang dengan kendalian pos yang akan bertindak menghantar maklumat ke dalam fail ucapan.php. Lebih kurang macam itulah. Ayat setara pun dah okey. Sama juga dengan Y. S quantity max kalau tak tulis salah ke cikgu. Tak salah, cikgu tulis tu tujuan dia supaya kamu biasa tengok. Sebab dalam kalangan kamu ada yang tak biasa tengok S tu. Kamu kata S ni salah pula ataupun tak faham maksud. Jadi S tu ialah nama pemboleh ubah baru. Okay. Pergi patah balik sini sambil-sambil cikgu tengok soalan. Macam mana nak explain Y pula? Y ialah kotak input yang bernama menyediakan kotak input berjenis teks yang bernama dengan nama pemboleh ubah txt nama murid. Lebih kurang macam tu Jadi kita kalau nak explain ni dia kena detail. Dia tak boleh umum. Dalam buku teks kamu dia terang umum. Penerangan tu boleh ambil cara dia menerang tetapi kena tambah dengan detailnya tu. Okey. Sama juga dengan Z. Z kalau ditanya terangkan apakah statement ni ialah kotak input yang berjenis submit dengan nilai value dan kalau dia tanya fungsi dia lain. Kalau terang lain kalau fungsi maksudnya apabila menekan butang hantar dia akan menghantar txt nama murid dan kotak nilai data dalam txt nama murid dan txt kata laluan ke dalam fail ucapan.php. Y menyediakan kotak input untuk mengisi kata laluan. Y menyediakan kotak input yang untuk mengisi kata laluan. Y ni dia tunjuk dekat nama murid untuk mengisi nama murid. Macam itulah. Tapi kena nyatakan ni txt murid. Kena masukkan di sebahagian daripada jawapan. Kotak input dia sebahagian jawapan. Jadi kena tambah sikit jawapan awak tu untuk mengisi
nama murid. Y menyediakan kotak input berjenis, kena ada berjenis teks dengan nama txt nama murid. Okay. Itulah terang, itulah cabaran dia. Okay. Kalau tidak sama lebih kurang macam soalan A. Jadi kamu kena explain tu biar padu orang panggil kan. Okay. Mentafsir lagi ialah soalan berkenaan coding. Itu cerita-cerita tentang yang biasa. Yang ni berkaitan coding. Bila explain tentang coding ni, cikgu memang tak boleh nak bantu mana lah kalau kamu dah tak biasa tu cikgu nak cakap macam mana kan. Tapi sebenarnya kepada orang yang mahir, cikgu galakkan kamu buat apa orang panggil semakan meja. Tahu semakan meja? Sebab semakan meja ni akan membantu kamu mengesan nilai data pada kedudukan mana. Jadi andai kata dia ubah panjang ataupun dia ubah syarat, kamu tahu kat mana dia akan berhenti. Macam itulah lebih kurang Okay, untuk soalan ini dia menggunakan JavaScript. Soalan ini sebenarnya tak bagi tahu apa-apa, dia buat macam ni, lepas tu dia suruh kamu explain nanti. Dan kalau nak tahu nyatakan output ni, kamu memang kena buat macam ni lah. Kalau kamu faham direct, kamu tahu benda ni sebenarnya mudah je. Iaitu kita kena cari hasil tambah. Jumlah tu hasil tambah setiap tata susunan tu kita akan tambah ni tambah semua. Dan itu satu jawapan dan satu lagi ialah dia bandingkan antara dengan tinggi A. Kalau dia kecil maka yang kecil tu akan ganti nilai tinggi A. Dan bila awak tengok dia punya atur cara ni akhirnya yang kecil sekali inilah. Ini kalau orang dah biasa dengan coding. Kalau orang tak biasa dengan coding, kau kena buat semakan meja. Tujuan semakan meja, dengar elok-elok Tujuan semakan meja adalah untuk menyemak ataupun menentukan nilai pada setiap kedudukan indeks. Menentukan nilai pada setiap kedudukan indeks. Jadi pada indeks kosong, apa jawapan dia? So macam mana nak buat semakan meja? Cikgu ajarlah sikit kan, nanti kamu rasa galat pula tiba-tiba keluar cikgu ajar semalam pakai umum je. Awak buat ni tajuk dia I berapa, yang istihar buat dulu, yang atas ni buat dulu ni, istihar ni buat dulu. So apa maksud tinggi A sama dengan 999? Maksudnya inilah. Bil tinggi sama dengan tinggi dot length. Itu maksud dia memulangkan panjang, memulangkan saiz tinggi. Tata susunan tinggi ni, dot length ialah memulangkan panjang dia. Panjang saiz tata susunan ni ataupun panjang bilangan unsur yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. So dipulangkan 5. Itu maksud tinggi dot length. Itu maksud tinggi dot length. Jadi kau explain lah kat sini. Dan jumlah 0.0 maksudnya dia double lah kan. So yang 0, 1, 2, 3, 4 ni apa pula cikgu? Yang ini maksudnya ialah indeks, alamat kepada setiap kedudukan nombor pada tata susunan tu kan. Indeks dia mesti bermula dengan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya betul. So, I kosong syarat pula kat sini. Sini kita isi apa atas ni? Ini semua kita isi syarat. Biasanya kita bukan buat semua, nak semak ni kita pada looping ni. Looping ni yang masalah. Jadi kita ambil bahagian looping ni saja. I kosong, I lebih kecil daripada bil tinggi. Okay, kalau kata awak rasa bil tinggi ni confuse, potong je lah siap-siap. Ni potong. I lebih kecil dari 5 sebab awak dah tahu dah bil tinggi 5. Okay. I lebih kecil dari 5. Kalau ya, teruskan. Teruskan apa? Iaitu jumlah sama dengan jumlah tambah tinggi. Kosong tambah tinggi kosong. Ni tinggi kosong. Inilah maksud dia. Tinggi kosong. Ini tinggi 1. Tinggi kosong iaitu kosong tambah 155 dapat ini. Dan adakah 155 nampak dia uji tu kan? Adakah 155 kecil daripada ni 99? Ya. Kalau ya, dia umpuk nilai terbaru. Nilai 155 dan tinggi A. Jadi 99 tu hilang lah. Okay. Kemudian barulah dia tambah-tambah.
Bila ada for, dia akan uji dua ni depan dulu, dia buat semua, bila selesai baru dia top up satu, tambah-tambah. Tambah-tambah ni pun kena prihatin. Kadang-kadang dia tambah sama dengan 2, kadang-kadang tambah sama dengan 3, jadi awak kena hati-hati. So, 0 tambah 1, 1, so 1. Dia tanyalah, ya, 155 jumlah yang tadi, campur pula dengan jumlah tinggi 1, 155, dapat ini. Format tu kena hafal ke dia bagi? Format mana? Format ni. Dia bukan hafal, dia bergantung kepada ni. 4. Okay, dia tak hafal. Tinggi kecil daripada tinggi 150, ya. Lepas tu tinggi A sama dengan 155, 1 tambah 1. Dia sambung lagi. 2. Betul? 310 ni, 169 ni, campur balik lah. Campurlah jumlah tadi, campur dengan yang kedudukan yang kedua. Dapatlah nilai, kemudian tidak. Kalau tidak, dia kekal. Dia tak ubah. Itu maksud dia yang ini. Iaitu membandingkan unsur paling kecil dalam tata susunan. Dan sekiranya ya, maka unsur tinggi A akan memegang unsur terkecil yang terkini. Cikgu explain terus. So 2 tambah 1, 3. Ini 5 5. 3 lebih kecil dari 5, ya. Campur lagi, dapat. Ini banding. 159 ni iaitu nilai yang tinggi ni, tinggi 3 ni, dia banding. Tinggi I, tinggi 3 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 155, tidak. Tidak, dia kekal lah. Kalau ya, baru dia tukar. 3 tambah 1, 4. 4 lebih kecil, ini 5. Ya, kan? Ya, kalau ya, 6, 3, 8. Campur dapat ni. Kemudian ya, tinggi 152, dapat ni. Dan bila tambah 4 tambah 1, 5. Tak nampak kat bawah ni, 5. 5 lebih kecil dari 5, tidak, stop. Dia stop terus. Bila dia stop terus, nilai ni awak dah dapat nilai terakhir. Iaitu tinggi A 152 dan jumlah. Kemudian lepas habis saja for, kalau awak tengok di sini. Saya pergi balik besar sikit. Kalau awak tengok kat sini, lepas dia dah habis kira for ni, dia dah habis kan. Awak akan dapat tinggi A 152.00 dan awak akan dapat jumlah. Jumlah ialah tadi berapa tadi dah? 790 kan. So awak akan bahagi dengan 5. Nampak ni? Jadi 790 tadi awak bahagilah berapa poin tadi? Awak bahagi dengan 5. Sebab bil tinggi dah 5 kan. Jadi dia akan umpuk masuk ke dalam X. Jadi bila dia tanya, bila dokumen .write ni, dokumen .write fungsi dia untuk memaparkan atau mencetak. So, memaparkan atau mencetak, memaparkan apa? Memaparkan tinggi A, iaitu tinggi A 152.0 cm. 00 cm. BR maksudnya bawa ke baris baru. Jadi awak akan dapat macam ni. Bawa ke baris baru iaitu X. Awak dapatlah nilai dia berapa, poin berapa, cm. So 2 lah nilai tu output dia. Jadi kalau awak tengok, dia akan dapat jawapan seperti ini. 152.00 cm dan 158.1 cm. So nilai dia tu awak akan dapat dengan melihat semakan meja tadi. Cikgu kalau tak buat semakan meja, tak boleh ke kena buat ke? Cikgu nasihatkan buat. Kalau yang dah mahir memang tak payah buat lah, dia nampak kan. Ada orang telus mata, ada orang tak nampak. So soalan dia nyatakan output, saya dah bagi tadi dah. Soalan yang B ialah nyatakan sama ada atau cara itu menggunakan amalan terbaik pengecaraan, berikan justifikasi. Dia gunakan amalan terbaik tak? Jawapannya tidak, dia tak gunakan amalan terbaik sebab tiada komen dia punya tinggi dia punya apa orang panggil dia punya jenis data dia pun bukan jenis data penggunaan nama pemboleh ubah dia pun tak berapa sesuai. Awak berikan je lah justifikasi. Penggunaan indentasi, kalau awak rasa bila awak jawab tidak, kau jawab yang negatif lah. Kalau
Kalau kau jawab ya, kau bagi tahu yang positif tu je. Cikgu tak naklah kata jawapan rigid kan. Kadang-kadang ada orang nampak, ya dia guna cikgu sebab nama pembuli ubah dia ada, cantik, dia boleh fahami dan indentasi dia boleh dibaca dengan senang. Mata orang kan, cerita lain lah. So, kamu fikirlah sendiri yang ni. Cuma nak tahu, tolong jawab tu kena gunakan teori kamu lah dalam buku. Jangan guna teori amalan terbaik di luar buku. Tapi kalau ada yang logik, okey je. Apa amalan terbaik lagi? Dalam buku awak 4 je amalan terbaik. Tapi selain daripada tu, penggunaan looping juga amalan terbaik sebenarnya. Iaitu bila kita buat sesuatu tindakan tu, tindakan yang sama kita buat menggunakan struktur kawalan ulangan. Itu sebenarnya penggunaan yang terbaik. Satu lagi ialah menggunakan decimal format. Tapi di sini tak ada kalau penggunaan decimal format yang kan bila kita jawab, dia keluar Java kan dia keluar panjang kan, 0.00007. Tapi bila awak guna penggunaan decimal format, dia memendekkan format titik perpuluhan. Boleh juga. Bagi satu sebab, ya betul. Bagi satu sebab sudahlah, sebab dia markah. Tengok markah tengok markah. Kalau markah tu 10, kau agak-agak duduk 1 je ke? Okay. So, tengok markah. Sebab tu dia ada markah. Kalau kat kelas tak apalah, bagilah berapa banyak pun kan. Okay, yang ini yang saya bimbang sebenarnya. Terangkan tujuan segmen kod atau cara ini. Sebenarnya masa cikgu ulas tadi, kamu dah nampak dah tujuan dia. Apa tujuan dia? Apa tujuan dia kat sini? Untuk, asyik cikgu je cakap, hampalah pula jawab. Apa tujuan dia? Apa tujuan atau cara ni? Sesaja. Jawab kat ruangan chatting. Korang dah tidur ke? Mencari output, mencari tinggi A. Nampak? Jadi penggunaan kata kunci, pemboleh ubah tu boleh jadikan salah satu sebab jugalah. Mencari tinggi A, tinggi apa? Mengira jumlah tinggi. Tak, kau tengok output. Apa output dia? Mencari tinggi minimum. Haris cuba detailkan sikit ayat tu. Mencari nilai X, tu terlalu umum. Membandingkan, kau banding siapa? Mendapatkan nilai minimum. Okey, detailkan sikit. Mendapatkan nilai minimum dalam senarai tinggi. Mendapatkan nilai minimum dalam senarai tinggi. Dan menentukan nilai minimum dalam senarai tinggi. Dan mencari purata. Purata apa? Purata. Jangan sebut purata, mencari apa? Menentukan purata nilai dalam senarai tinggi. Selalu lupa kan dalam senarai tinggi. Dalam senarai tinggi. Itu ayat tu selalu lupa. Nak kira apa? Kira nilai minimum dan purata. Jangan terlalu umum. Kena cerita detail sikit. Mencari nilai minimum dalam senarai tinggi. Mencari nilai purata bagi senarai tinggi dalam senarai tinggi. Mengira hasil tambah tinggi. Dia macam ni. Apa tujuan dia? Ialah dengan melihat output. Apa output dia? Kalau output dia keluar ialah nilai minimum dengan purata, itulah tujuan dia. Kalau awak cakap mengira hasil tambah, itu baru bunga-bunga dalam satu cara. Tapi output dia sebenarnya dia nak kira purata. So itulah. Mengira hasil tambah tinggi minimum. Cikgu dah maklum tadi kan? Cikgu dah cakap tadi. So, iaitu kita melihat output untuk mencari untuk mencari tujuan segmen tujuan kod tadi. Terangkan kod atau cara dari baris 6 hingga 8. 6 hingga 8 kita tengok yang besar sikit lah. 6 hingga 8 apa dia ni? Cuba ayat. Saya dah bagi tahu dah tadi kan. Tapi saja nak tanya balik. Asyik cikgu cakap kan. Malam ni boleh ke habis lambat sikit? Banyak lagi slide ni. Ke nak 10.30 nak tidur dah? Kalau nak tidur tak apa, cikgu habiskan. Cikgu pun nak tidur kak. Boleh habis lambat sikit je. Cikgu takkan ambil masa kamu. Sebabnya cikgu tahu kamu kena rehat juga kan. Kalau cikgu malam-malam macam ni kan, sehari sebelum exam, cikgu dah baca novel je ni. Baca novel, main game.
Tadi cikgu tidur, ingat kot-kot lah mimpi soalan tak keluar gelap je. Nampak? Jadi trend dia tu kita tak tahulah, memang tak boleh baca. Okey, terangkan kod atau cara dari baris 6 hingga 8. Cuba terangkan membuat perbandingan untuk mencari nilai paling kecil. Kau seorang je lah pukul 2 tu. Mencari apa? Mencari apa? Membandingkan tinggi A dan tinggi I, meletakkan nilai tinggi A, menyemak tinggi lebih dan sekiranya benar tinggi diumpulkan ke. Okey. Jangan jawab macam Fina jawab, menyemak tinggi tu. Sebab macam explain dekat atur cara. Tinggi I tu apa? Tinggi A tu apa? Tinggi I tu apa? Menguji syarat senarai dalam indeks sama ada kecil atau besar. Sama ada kecil. Itu jawab ayat tu tak berapa jelas Natika. So, awak kena detail lagi. Membandingkan unsur dalam senarai tinggi bagi mendapatkan nilai minimum. Okay, good. Boleh. Kita boleh terima. Boleh. Membandingkan unsur dalam senarai tinggi bagi mendapatkan nilai minimum. Boleh? Kalau kamu rasa macam, kalau ada if, kata kunci dia apa? Kata kunci dia menguji, membanding. Menguji, membanding, menentukan syarat. Macam itulah kalau ada if. Kalau siapa tak reti buat ayat, kau pegang macam ni. Kalau dia tanya terangkan if, maksudnya membanding atau menguji. Mesti ada. Menguji tinggi A lebih, jangan guna itu Fina. Memang tak boleh guna macam tu. Menguji apa? Tinggi I tu apa? Tinggi I tu ialah senarai, nilai dalam senarai. Jadi menguji nilai dalam senarai sama ada lebih kecil daripada tinggi A atau tidak, itu boleh. Dan sekiranya benar, maka nilai dalam senarai itu akan diumpulkan ke dalam tinggi A. Itu boleh. Itu boleh. Membandingkan nombor yang dirujuk untuk mencari nombor minimum. Membandingkan nombor yang dirujuk untuk mencari nombor minimum. Membandingkan nombor yang dirujuk dalam senarai tinggi. Dia kena ada tinggi tu. Okay. Menguji nilai dalam senarai tinggi untuk mencari nilai min. Bagus Nurul Ain Fatana. Menguji nilai di dalam senarai tinggi untuk mencari nilai minimum. Good. Dia dah nampak kan? Jadi ada ketika dia kena jawab. Yang ni detail lah. Maksudnya dia faham lah keadaan tu kan. So, boleh dah bagus tu. So, yang ini. Inilah cerita dia kenapa awak kena buat semakan meja. Kalau awak tak buat semakan meja, dia intend kepada tersalah lah tu je. Sekiranya kod atau cara pada baris 4 ditukar menjadi I lebih kecil daripada 4. Maksudnya yang ini. Yang ini awak tahu 5 kan? Ni dia tukar jadi 4. So apakah output? So kita patah balik pada semakan meja kita tadi. Contohnya kat sini dia berakhir kalau 5 kan. Katalah kita letak 4. 3 lebih kecil daripada 4 dia baca. Dia baca yang ini. Tidak yang ini. 3 tambah 1 4. 4 lebih kecil daripada 4 dia stop. Jadi dia stop awal. Jadi nilai A dia dah lain. Nampak nilai A dia dah lain. Dan jumlah dia juga dah lain. Jadi tinggi A dia ialah 155.0 dan jumlah X dia ialah 638.50. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan bil tinggi. Bahagi dengan 5. Bukan bahagi dengan 4. Sebab dia tak beritahu bil tinggi yang berubah. Dia hanya beritahu struktur kawalan yang berubah. Jadi 638.50 dia bahagi dengan 4. Jadi jawapan dia ialah 155.00 cm dan nilai terbarulah satu apa? 16 berapa tu dapat berapa? 127. Saya cikgu tak kira. 127 berapa dah? cm. Okey. Macam mana tahu cari nilai minimum? Macam mana? Baru masuk ke labu? Sungguh pumpkin lah kamu. Okey. Ni cerita dia. Cikgu tak nak cerita pasal macam mana nak tahu dia nilai minimum ke, dia nilai maksimum kan. Cikgu tak nak cerita yang itu sebab itu macam mana nak cakap Okey. Bila awak buat ni, awak tengok ni, ini atur cara untuk mencari nilai nilai minimum.
petua untuk mengesan ini adalah nilai minimum atau maksimum ialah dengan melihat ini. Jika umpukan dia nombor besar dan dia membanding kemudian yang paling kecil akan ganti nilai ini, maksudnya ini kita mencari nilai minimum. Nilai minima. Bahasa Melayu minimum ke minima? Okey, dia paling minima. Jika tinggi ini ditukar, tinggi ini dengan 1 dan jika dia banding, dia akan umpuk dalam dalam tinggi A. Ini maksudnya mencari, kalau dia start dengan negatif 1 lepas tu dia banding, lepas tu dia umpuk. Ini maksudnya dia mencari nilai maksimum. Itu je petua dia. Dan lagi satu ialah lebih besar, lebih kecil. Tapi kalau rasa ada yang confuse juga lebih besar, lebih kecil tu, kau tengok je negatif 1 ni. Kalau starter negatif 1 lepas tu dia lebih kurang lah maksimum. Kalau starter dia besar maksudnya dia nak cari nilai minimum. Dia terbalik bukan besar-besar. Besar maksudnya dia minima. Kalau kecil negatif dia cari nilai maksima. Okay, boleh. Mengapakah output yang diperoleh tidak sama seperti kod atau cara asal? Sebab apa? Sebab struktur kawalan berhenti pada I sama dengan 4. Output dia tak samalah sebab struktur kawalan dibaca senarai dalam tata susunan tidak dibaca sehingga habis. Dia baca sampai indeks 4 sahaja. Nyatakan jenis ralat yang berlaku. Ini adalah ralat logik. Ralat logik. Soalan lain dia ialah soalan tadi mentafsir menilai. Kita pergi menilai. Menilai ni adalah soalan yang menentukan awak nak dapat A plus ke, awak dapat A ke, awak dapat A minus. Ni soalan dia lah. Kalau kamu jawab dapat 1 markah, biasanya A minus lah. Kalau dapat ni, tu pun dengan syarat lah soalan lain bagus kan. Kalau kamu dapat jawab banyak sikit, dapat 5 daripada 15 soal markah dia, dapatlah A. Kalau dapat lebih daripada 9 tu, dapatlah A plus insyaAllah. Dengan syarat soalan lain baguslah. Tapi inilah soalan yang penentu dia. Nak membezakan kamu ni murid apa. Menilai ni sebenarnya adalah soalan yang mudah. Sebab dia tanya simple je dia tanya. Pilih satu cara yang terbaik dan berikan justifikasi. Itu je soalan dia. Cuma persoalan dia macam mana cara kita nak jawab. Pertama sekali ialah awak kena pilih lah. Pilih dulu. Kadang-kadang dia tak cakap pilih. Dia kata nyatakan yang terbaik, nyatakan yang paling bagus untuk digunakan. Maksudnya kita tahu dia nak yang terbaik lah ataupun mungkin juga kali ni dia terbalik cari yang paling buruk tu kan. Jadi maksudnya yang pilih itu ada markah. Awak memilih tu ada markah. Kaitkan dengan amalan terbaik pengetucaraan ke cikgu. Bacalah soalan dulu kan, baca soalan dulu. Okey, pilih atau cara yang terbaik. So katalah awak dah pilih satu. Awak pilih apa anak-anak pilih apa? Anak-anak pilih apa tu cara terbaik? Pilih apa? Mana orang cik tengok ni? Pilih apa? Pilih B. Okey, B. Bila awak dah pilih tu, bila awak tulis B ataupun saya memilih B, saya memilih atau cara B, awak dah dapat 1 markah. Dengan syarat jawapan tu betul lah. Kalau awak pilih juga, katalah awak pilih A dan A tu bukan dalam jawapan, masalah lah juga. Cuma dia tak hilang untuk justifikasi, dia hanya hilang untuk markah pilih. Okay. Pilih dapat 1 markah, dapatlah 1 markah. Jadi kalau rasa dah tak boleh jawab sangat, pilih je lah ya. Jangan pula bagi ignore. Manalah tahu rezeki kamu dapat 1 markah. Okay, pilih. Lepas pilih, berikan justifikasi. Bila justifikasi awak tengok markah, kalau markah dia 7, maksudnya pilih satu. Yang 7 tu iaitu 6 lagi ialah point. Maksudnya ada 3 point. 1.2 markah. Itu maksud dia. Jadi awak tengoklah
So untuk atur cara B, ini contoh jawapan sebab nak cepat kan malam ni. Atur cara B menggunakan fungsi dalam pengaturcaraan berbanding atur cara A yang ditulis secara berjujukan. Nampak? Adakah dalam kategori amalan terbaik? Ya, memang amalan terbaik. Amalan terbaik dalam buku teks awak 4, tapi sebenarnya amalan terbaik juga sebab dia amalan terbaik ya, iaitu penggunaan fungsi atau penggunaan submodular adalah salah satu amalan terbaik dalam pengaturcaraan. Kita tak buat atur cara tu lurus bendul macam tu ya, kita kena buat part by part. Tujuan dia supaya atur cara lebih teratur, mudah dibaca dan mudah mengesan ralat. Itu salah satu dia. Sebab saya tak nak awak terikat dengan 4 tu saja. Sebenarnya banyak penggunaan inden yang kemas of course lah. Atur cara B menggunakan jenis data yang lebih sesuai. Jenis data tu kena pastikan iaitu double berbanding atur cara A yang menggunakan integer. Itu baru 1 markah. Ni baru 1 markah. Sebab dia baru cerita pasal A dan dia banding dengan B, dia cerita pasal B, dia banding dengan A. Baru dapat 1 markah. Ramai jawab macam ni je. Atur cara B menggunakan fungsi dalam pengaturcaraan berbanding atur cara A yang ditulis secara berjujukan. Itu tak dapat lagi 2 markah, baru 1 markah sebab awak bercerita hanya cerita pasal apa awak nampak dalam atur cara. Awak nampak atur cara tu, oh yang ni guna, ni tak guna. Awak baru nampak. Jadi apa yang awak nampak tu baru 1 markah. Datang mana lagi 1 markah? 1 markah lagi datang daripada pengetahuan sedia ada awak. Jadi kalau pengetahuan sedia ada awak mendalam, dapat lagi 1 markah. Iaitu awak tulis komen pendapat awak. Iaitu, kenapa awak cakap macam tu? Macam itulah jawapan dia. Iaitu fungsi fungsi ada fungsi tu ialah menjadikan atur cara lebih teratur dan mudah dibaca. Cikgu, kalau saya tak reti bagi komen, saya tahu cikgu tapi tak ada ayat nak keluar. Kau rekalah ayat yang paling ringkas kau dapat buat tapi kau goreng juga ayat kau. Jangan tinggal, jangan macam tu sebab ramai yang hilang markah pasal dia tulis sekerat jalan. Betul tak? Cikgu boleh jawab guna nombor 1, 2, 3 macam ni, macam saya buat ni. Jawablah guna esei, aku buat nombor ni supaya kau mudah baca, faham? Cikgu boleh jawab guna kena bagi kesan kedua-dua atur cara ke cikgu. Sebenarnya tidak, cikgu biasalah cikgu akan jawab detail supaya bagi idea kat kamu. Tapi kalau kamu dapat bagi satu kesan je dekat BA tu kamu tak bagi, kamu tulis berbanding atur cara A saja tanpa beritahu pun tak apa. Tapi kena ada berbanding. Cikgu jawapan buat dalam bentuk point, nombor, bentuk perenggan. Kalau awak buat style saya sebenarnya okey ke? Kan semudah dibaca tak? Saya pun terfikir. Tak, nombor tu tak payah tapi buat dalam bentuk perenggan. Buat dalam bentuk perenggan. Kalau jawab guna pengetahuan sedia ada saja boleh cikgu? Boleh tapi macam cikgu cakap lah, goreng, cari ayat paling mudah. Cikgu boleh short form ke macam yang dalam? Cikgu ada buat short form ke? Kalau cikgu ada tu abaikan tu cikgu. Kau tak boleh. YG tak dikira. Dalam tak boleh. Kenapa Kau ni ada ambil teringkas ke? Hanya peperiksaan teringkas sahaja boleh short form. Bahasa Melayu biasa tak boleh. Okey. Atur cara B menggunakan jenis data yang lebih sesuai. Okey, jenis data yang sesuai berbanding dengan atur cara A tak sesuai. Sebab apa atur cara B tu penggunaan double tu lebih sesuai menggunakan nombor yang dibahagi biasa terdapat nilai perpuluhan. Itu contoh. Kalau kamu nak bagi penggunaan double ni dapat mengelakkan berlakunya ralat logik. Sebab kalau guna in bila ada perpuluhan nanti dia tak keluar kan. Jadi bagi mengelakkan berlakunya ralat logik. Boleh. Itu salah satu juga sebab dia. Cikgu bagi 4 poin ni. Memudahkan pengguna menggunakannya kerana terdapat arahan ringkas apa yang perlu dilakukan berbanding atur cara A yang tidak jelas. Walaupun dia tak ada komen dalam dua atur cara tak ada komen, tetapi ini juga kena hati-hati. Kadang-kadang atur cara A mungkin ada komen. Tetapi atur cara B tak ada komen. Tetapi atur cara B tu lagi mudah difahami oleh pengguna berbanding atur cara A.
Jadi mana satu yang lebih baik? Mestilah atur cara B. Sebab atur cara B dia membantu pengguna memahami atur cara tu. Pengatur cara tu jatuh kedua walaupun ada komen. Sebab yang penting atur cara tu pengguna boleh guna. Okey, atur cara B dapat memudahkan pengguna menggunakannya kerana terdapat arahan ringkas. Kat sini ada arahan ringkas supaya tujuan arahan tersebut ialah untuk menjelaskan kepada pengguna supaya tidak keliru lah. Kenapa dia kena ada short form? Okey. Atur cara B pula selain itu penggunaan indentasi dengan jarak yang konsisten sesuai berbanding atur cara A yang menulis dengan satu perenggan saja kerana menyukarkan pengatur cara lain untuk membaca atur cara dan kelihatan tidak kemas. Cerita kan banding. So kenapa okey. Cikgu tak apa jelas. Bila awak tulis, satu lagi bila awak tulis, bila dia banding, tak semestinya kena banding positif je. Kalau kata dua-dua negatif, dua-dua pelik. Kan, dua-dua pelik. Mana satu yang terbaik? Itu yang awak komen. So maksudnya atur cara B tak ada ni, atur cara A pun tak ada. Namun begitu, atur cara B lebih baik kerana dia bla 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 bla. Macam itulah. So tak semestinya awak bila beri justifikasi tu kena positif. Dia bergantung kepada situasi lah. Kadang-kadang ada situasi negatif tapi negatif yang paling kurang itulah yang terbaik. Negatif maksudnya siapa yang buruk, dua-dua buruk tapi buruk yang paling sikit yang itu yang terbaik. So selain daripada menilai itu juga, cikgu ada grup Telegram, cikgu tak ada. Okey. Berikan 3 cadangan dan justifikasi supaya atur cara yang dipilih menjadi lebih efisien. Okey, berikan 3 cadangan. Inilah masalah dia. Masalah dia kamu kurang membaca. Bila kurang membaca dan selalu pula tak datang kelas ekstra cikgu-cikgu kamu buat, maka kamu tak reti nak mencadang. Mulalah mengarut kan. Bila melibatkan 3 cadangan ni, semua cadangan amalan terbaik diambil kira dan juga beberapa lagi amalan terbaik yang kita boleh yang kita selalu gunakan. Okay. So dalam kat sini mungkin kamu kata komen, boleh bagi komen, indentasi, lepas tu penggunaan jenis data dengan tu. Tapi yang itu kamu dah cerita dekat ulasan. Yang ini 3 cadangan yang tak ada lagi kamu ulas di atas. Yang kan soalan A kan, kamu dah cakap dah pasal-pasal ni. Tapi bila bagi cadangan, janganlah sama seperti kamu huraikan masa justifikasi. Sebab dia cadangan, maksudnya yang kamu tak pernah ulas. Ini masalah dia. Gunakan komen dalam atur cara bagi memudahkan pengatur cara lain memahami kod atur cara. Okey, boleh. Itu satu. Boleh ubah bermakna. Tadi dah ulas kan? Bila dah ulas, jangan dibawa balik. Jangan dibawa balik semasa cadangan. Kalau tak ada masa awak ulas, tak apa. Awak boleh bawa masa cadangan. Kalau dah ada, jangan bawa. Dia kosong. Sebab cadang benda baru. Okey, ini cadangan saya. Pertama, meletakkan komen yang sesuai pada setiap fungsi dan baris supaya menjadi rujukan pengatur cara di masa hadapan. Ini cadangan saya. Kalau awak nampak jawapan lain, okey. Cuma sekali lagi saya ulang, jangan sama seperti awak ulas. Okey, tambahkan operasi yang lain seperti menambah fungsi dan tolak. Okey, boleh. Untuk menambah apa-apa saja cadangan. Ini masalah dia. Bila nak mencadang pun takut salah. Udah dia suruh cadang, kau cadang ajalah. Cerdik tak cerdik tu, itu pemeriksa punya cerita. Kamu cadang aja, cadang. Susah sangat ke nak cadang? Okey, menggunakan decimal format sebab bila kita guna perpuluhan, nombor dia akan keluar banyak kan. Jadi kita gunakan decimal format untuk mengecilkan nilai titik perpuluhan supaya menjadi lebih pendek dan ringkas. Ya, jawapan boleh terbuka. Tu sebab cikgu kata jawab je, cadang je. Asal logik. Jangan kau cadang letak kereta kat dalam ni, memang tak dapatlah markah. Mengaplikasikan indent. Tadi dalam atas tu kamu dah cerita pasal indentasi, jangan diulas lagi di bawah. Kalau tak ulas baru boleh. Tambahkan CSS, tu dah mengarut dah. Sebab ni bukan HTML. Okey, sekejap
nak mencari air. Kita sambung. Kalau dia minta 3, awak bagi 4, dia baca 3 je. 3 yang teratas. Sama juga dengan jawapan, kalau awak bagi 2 jawapan, awak ni rasa keliru kan, awak bagi 2 jawapan, jawapan yang awal dijumpa saja dibaca. Dia takkan kira dah jawapan awak yang kedua, walaupun jawapan kedua tu betul, jawapan satu tu salah, dia takkan baca yang betul. Dia akan baca yang pertama awak dia jumpa. Itu biasalah, semua mata pelajaran macam tu. Semua mata pelajaran macam tu. Kalau awak bagi 3, awak bagi 10 pun 3 yang atas dia baca. Ya, betul. Cadangan mestilah, kalau dia kata berdasarkan A, sila cadangkan, lagilah tak boleh sama kan. 3 cadangan memang tak boleh kena-mengena, melainkan berdasarkan A, cadangkan penambahbaikan. Itu cerita lain. Itu cerita awak kena tengok A. Apa awak komen. Baru awak cadang tambah baik berdasarkan A. Tapi dalam cerita ni, dia suruh buat 3 cadangan. So maksud the new benda barulah. Menambahkan syarat sekiranya pengguna hendak mengulang atur cara untuk melaksanakan operasi matematik yang lain. Boleh. Ada yang sekejap nombor 3 saya terang nanti. Ada yang kata mencadangkan penggunaan borang supaya dia lebih interaktif. Boleh. Sebab tu dia kata cadang. Sebab tu saya cakap awak tak boleh, sebab tu kena banyak membaca kan supaya ada banyak idea nak jawab. Menggunakan borang supaya dia lebih interaktif dan senang digunakan. Cadang kan. Okey, kenapa saya kata menggunakan struktur kawalan ulangan supaya atur cara boleh bertanya banyak kali dan bukan dilaksanakan banyak kali. So, kalau awak gunakan atur cara macam ni, setiap kali awak nak tambah, awak kena run. Lepas tu dah selesai, dia mati habis. Nak buat operasi kedua, run balik. Betul? Nak buat operasi yang ketiga, run lagi. Okay, macam tak apa cerdik lah. Lebih baik awak gunakan struktur kawalan ulangan supaya atur cara tu boleh bertanya. Adakah anda ingin meneruskan lagi? Ya. Jadi dia ulang balik tanya. Jadi itulah maksud cikgu. Kita kalau cantik penggunaan okey, 4 amalan terbaik awak dah faham, dah biasa. Lagi amalan terbaik ialah penggunaan sub atur cara, 1. Yang kedua, penggunaan struktur kawalan ulangan. Jika ada statement berulang-ulang, cantiknya guna struktur kawalan ulangan. Cikgu kalau beri 4 cadangan, tapi cadangan kedua tu salah, jadi adakah cadangan keempat yang betul tu akan mendapat markah? Cikgu ulang tadi, cikgu cakap 3 yang atas sahaja. 3 yang atas sahaja dibaca. Jadi tetaplah salah. Yang keempat memang tidak dibaca. Okey, memang tak dibaca. Cikgu nak bagi kamu ni juga ada idea nak jawab. Okey, macam ni. Yang ini ialah skema hubungan. Tapi skema hubungan ni dia macam sekerat jalan lah. M dia ambil sekerat, N dia ambil sekerat. Lepas tu dia tanya, yang mana baik? Kalau ikutkan dua-dua pun tak apa nak comel, tapi kita ambil yang terbaik. Macam tu. Sebab tu cikgu kata menilai ni kadang-kadang bukan satu baik, satu tidak. Kadang-kadang dia bagi dua-dua tidak. Cuma cari yang paling minima ralatnya atau salahnya. Tak semestinya kena ni. So 7 markah maksudnya apa? Maksudnya 1 pilih 3 markah 3 poin. Tambahkan fungsi history sejarah untuk memudahkan pengguna membuat pengesahan. Cai, kalau melibatkan HTML kau boleh buat macam tu. Tapi ni kan soalan Java je. Dia cadangan tu biar ada kaitan dengan tu. Okey. Soalan ni, cikgu bagi contoh jawapan lah.
Saya pilih M sebab M kebergantungan fungsi sepenuh telah berada dalam fungsi sepenuh berbanding N. Kebergantungan fungsi sepenuh M telah berada dalam kebergantungan fungsi sepenuh berbanding N yang belum mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Maka M telah capai 3NF berbanding N. Nampak tak? Itu baru dapat 2 poin. Kebanyakan awak jawab yang atas saja. Kebergantungan fungsi telah mencapai kebergantungan fungsi sepenuh. Awak jawab itu je. Tapi awak tak hurai. Awak tak hurai. Kan? Tak hurai. Jadi kalau awak jawab soalan yang kebergantungan fungsi, kalau awak nak dapat markah, sebab mungkin awak tak nampak kesan macam atau cara tadi kita nampak kan nak bagi kesan, yang penormalan kita tak nampak nak bagi kesan, kita jawab terus. M telah capai kebergantungan fungsi sepenuh berbanding N belum capai. Jawab macam tu je, dah dapat 2 markah. Sebab itu dah nampak kesan dia. Sebab benda tu dia interpret terus. M mempunyai kedudukan kunci primer yang betul berbanding N yang kurang tepat. Jadual pembekal tiada kunci primer. Ini menunjukkan jadual pembekal mungkin mempunyai nilai berulang. Yang ni dia beritahu kesan dia juga. Dia sebenarnya nak jawab kena ada kesan. Bila awak tulis ayat tu nampak tak ada kesan, letak kesan dia. Okay, M mempunyai kedudukan primer yang betul berbanding N yang kurang tepat. Ini menunjukkan N ada jadual yang tidak berhubung dengan betul. So, nampak cara jawab? Dah 10.39. Kena hati-hatilah bagi menjawab soalan macam ni. Kita doakan tak keluar. So, lakarkan rajah perhubungan ERD dari skema hubungan yang dipilih. Okey, saya tunjuk cara nak melakar. Bila awak tak tahu nak lakar, pertama sekali ialah awak buat nama-nama atribut. Katalah awak pilih M. So, lakaran dia ialah item pembelian, item pembekal. Kemudian atribut. Saya minta tolong dengan awak, tolong ingat. Entiti, peta, atribut, bujur. Ada tau, dia tahu benda tu salah tapi dia buat sebab dia terlalu excited sebab soalan tu selalu dijawab. Jadi dia tertukar. Yang item tu jadi bujur, yang bulat tu jadi peta. Walaupun betul semua item dia, semua atribut dia, tapi sebab simbol salah maka kosong markah. Sayang sangat, kan? Jadi tolong perhatikan dan tengok balik. Dan lepas tu apa tu? Okay, lukis. Ini cara lukis dia. Mula-mula entity, attribute. Lukis dulu. Jangan sibuk nak buat hubungan. So hubungan macam mana kita nak tengok? Kita tengok yang ada KA. Awak nampak siapa ada KA? Item pembelian dengan item kan? Dan juga pembekal. Dia ada maksud sebenarnya tu. Okay, kalau item pembelian, dia ada KA, KPKA dan KPKA tu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh kod item dengan nombor invoice kan? Tapi nombor invoice dalam cerita ni tak nampak sebab dia nak suruh keluar daripada ni, daripada dia nak suruh awak buat tapi dia tak nampak kat sini. Awak buat yang awak nampak dulu. So kalau awak nampak KPKA ni, awak bolehlah tulis kat sini. Tapi kalau awak nampak KA, jangan diletak dalam attribute. Maksudnya item ni, kod item, salah-salah eja betulkan sendiri. Kod item dengan harga. ID pembekal tak perlu tulis. KA jangan ditulis. KPA boleh tulis. KA jangan ditulis. Sebab apa? Sebab KA dikira menambah attribute. Sebab KA tu sebenarnya kunci untuk penghubung je. So yang ini KPKA dia boleh tulis pembekal. Dalam kes ni dia letak KPKA kan. Boleh tulis tak? Kalau saya kat sini saya tak tulis sebabnya saya tak tahu dia trik apa. Sebabnya bagi saya ni KA bukan KPKA. Dia trik apa saya tak apa jelas. Sebab tu saya cakap dua-dua ni ada masalah tapi cari masalah yang paling kecil kan, yang paling simple, jadi saya betulkan sendiri je. So bila hubungan kita nampak bahawa item tu ada hubungan dengan item pembelian. Cikgu macam mana nak tahu? Tengoklah kod item ni kan dia pegang KA bagi item. Maka dia ada hubungan lah dua ni. Nampak? Jadi kita boleh sambunglah hubungan. Dan ID pembekal ni ada hubungan dengan pembekal sebab dia pegang ni kan. So dia ada hubungan. Cikgu apa maksud kod item yang ini ada hubungan dengan ini?
kalau kita baca ini, sebenarnya ini adalah hubungan one to one. One to one ialah kamu pegang kunci aku pegang kunci kamu. One to one. Tetapi boleh juga jadi one to many, bergantung kepada keadaan. Jadi jawapan one to one dengan one to many nanti diterima dua-dua kat sini. So, kita tengok ada hubungan, lepas tu letaklah sebarang hubungan yang sesuai. Membekal ke, mempunyai ke, membekal lah cantik kan. Pembekal, membekal, item. Tulis bekal je, tak payah membekal. Sebab kita nak baca kiri kanan, kanan kiri. Okay. Lepas tu, item, ni kita buatlah kalau awak tak jumpa, cikgu tak jumpa lah cikgu apa yang sesuai kata hubung dia. Kau letak je ada. Okay, kau letak je ada. Jangan ditinggal kosong. Kau reka lah apa pun. Janji kata kerja, bukan kata nama. Yang objek, yang entiti kata nama. Yang dalam hubungan ni kata kerja. Letak dan kemudian letaklah dia punya kekardinalan. So kekardinalan dia boleh jadi macam saya tunjuk tadi, boleh jadi one to many. One to many. Kalau ikut inilah boleh jadi one to many, one to many. Ataupun dia boleh jadi one to one. Yang ni one to one. Sebab saya pegang kamu punya, kamu pegang saya punya. So one to one. Tapi kalau awak nak tahu macam mana nak letak M, ialah dengan melihat kunci primer. Awak tengok, kunci primer nak kunci asing. Awak tengok ada KA, so siapa yang ada KA, dialah M. Dia pegang M. Kalau macam ni KPKA, confirm lah dia M. Confirm dia M. Dia juga kunci primer, dia juga ni. Jadi senang nak tahu. Kalau awak nak tahu dia duduk apa, M. Tapi jangan letak MN. MN salah lah. Okay, M. Pegang. So, kita tandakan kunci asing, jangan lupa. ERD ada 5 perkara, entity, attribute, hubungan, kekardinalan dan kunci primer. 5 tu kena ada. Dan KPKA dia lambang dia begini. 2 garis solid. Dan buku awak ada juga yang tunjuk ada garis putus-putus kat bawah. Boleh ke cikgu nak buat? Dalam buku kamu ada, boleh je buat. So kalau kamu tak nak buat pun tak ada masalah. 2 ni kita faham. Itu adalah kunci KPKA. Setiap kunci kena ditanda. Kalau tak tanda, salah lah. Itu je cerita dia. So, KPKA kena ada garis kat bawah attribute tu. Sebenarnya KPKA, Iqbal tak perlu pun. Tetapi dalam buku teks awak dia buat. Sebenarnya itu maksud dia lain. Maksud dia lain. Tapi kalau awak buat tak salah lah sebab dalam buku teks ada. Cuma cikgu nak beritahu lah. Nanti kan masuk universiti kata, hari tu cikgu saya salah ajar. Bukan salah ajar sebab dia macam ni. Notasi ni dia bergantung kepada penulis buku. Kalau kamu ditakdirkan nanti nak tulis buku, cikgu saya nak buat notasi lagu lain. Saya buat. Awak buat paper, buat apa masuk kau nanti. Kita guna notasi Iqbal. Mana tahu kan. Iqbal kata KP kena tanda ada tanduk kat 2 kat depan. Ikutlah. Sebab ini semua notasi ni semuanya bukanlah kata mesti bukan. Dia sebenarnya satu standard yang diperkenalkan oleh penulis tu lah. Untuk pengetahuan awak, notasi ni banyak. Zaman sekarang orang dah tak guna dah notasi yang awak belajar ni. Dia guna UML. Dia guna yang objeknya kat universiti nanti. Jangan terkejut lah. Memang apa kami ajar ni yang asas. Apa yang asas. Okey. Cadangan lain. Ini cadangan. Pernah tengok soalan ni? Kalau budak Perak tak tengok, kau memang tak masuk exam lah cerita dia. Ini soalan Perak ni soalan Perak. Ni soalan Perak. Kalau bukan budak Perak, dia tak tengok lah. Melainkan dia jawab semua soalan trial. So, ini soalan yang pasal HCI. Cikgu HCI tu kan minimum boleh ke keluar dalam bahagian B? Boleh lah. HCI tu dia boleh keluar dalam bahagian B. Tapi dia ada anak-anak lain lagi lah. Dia ada anak-anak lain. So yang ini dia suruh pilih 11 markah kau, ambil kau. 11 markah zalimnya. Tapi nak macam mana? Suka hati dia lah nak buat soalan kan. Rajah 12 menunjukkan cadangan-cadangan antara muka. Cikgu dua-dua nampak okey je. Kan saya cakap tadi, bila mencadang kita bukannya kita cuba mencari yang terbaik. Memang kadang-kadang dua-dua terbaik tapi cari yang terbaik. Kadang-kadang dua-dua teruk, cari yang less teruk. Macam tu.
Kan? Dah lah sebelah markah 1/14 berapa point tu? Berapa point? 5 point. Jangan bimbang, cikgu bagi point. Ada tak point? Ada point dia. Okey. Point yang pertama ialah pertama sekali awak ada berapa point semua sekali? 6 6 ke 7? Cikgu tak ingat. So kita pergi satu-satu lah. Iaitu penekanan maklumat dalam web. Tajuk yang ditonjolkan dalam laman web lebih jelas. Yang ini awak pilih apa ni dulu? Yang ni awak pilih apa? Awak pilih B, betul? So 1 markah dah dapat. So sekarang penekanan maklumat tajuk yang ditunjukkan dalam laman web jelas dan digelapkan, dibolkan. Bahasa Inggeris, okey. Dan digelapkan berbanding A yang tidak jelas, tiada penekanan terhadap tajuk. Itu baru 1 markah. So apa tujuan dia? Iaitu memberi keselesaan mata pada penggunaan budak-budak kan. Okey. So yang kedua, perbezaan elemen dalam laman web. Elemen seperti warna, label jelas dan membantu berbanding A yang kelihatan sama saja pada semua elemen. Tapi setengah orang dia menganggap sama sebab dia ada masalah buta warna. Dia ada masalah buta warna, sepatutnya kamu masuk calon khas. Tapi kalau kamu bukan calon khas, kamu nampak ini dapat membantu pelawat dan mengarah mereka ke tempat yang dituju. Contoh dia. Tak. Sekali lagi Haisha, jawab dia macam esei. Cikgu bagi point supaya kamu senang baca, senang nampak. Jadi cadangan tadi ada seorang kawan kan dia tanya, boleh tak nak jawab guna perenggan? Cantik lah, senang dibaca. Jangan guna point. Jangan guna nombor, jangan guna point. Jawab tapi buat perenggan-perenggan supaya pemeriksa senang baca. Oh ini satu point, ini satu point. Okey. Waktu trial dia print hitam putih. Kalau soalan tu melibatkan elemen warna, soalan tu akan warna. Jadi bila ada warna tu tolong ambil pedulilah tentang penggunaan komen dalam warna. Iaitu warna dan grafik tu confirm ada lah. Kalau dia print hitam putih, warna grafik tak ambil kira. So, kalau tipografi pula, penyusunan teks B kelihatan lebih profesional berbanding dengan A yang menggunakan font yang sama saiz saja. Dapat memudahkan pemahaman. Okey cikgu, yang point kedua tu saya selalu masalah cikgu sebabnya tak ada idea. Yelah kau kurang membaca kan? Kau goreng aja. Tapi janji ada. Asalkan logik dia sikit. Sebab dia cantik. Sebab dia cun. Cantik. Sebab dia lebih mudah dibaca. Cikgu bagi jawapan ni memanglah ikut jawapan standard. Okey, warna dan grafik. Okey, tengok sekali lagi kalau soalan tu ada warna. Mungkin warna dan grafik tu sebahagian daripada penilaian. Jadi tengoklah. Tapi kalau awak rasa dua-dua warna menarik, pilih lebih menarik. Penggunaan warna dan cadangan B lebih menarik. Nampak tu penggunaan warna dan B sebab dua-dua guna warna satu-satu je kan. Kerana penggunaan warna yang sesuai berbanding dengan A yang hanya hitam putih jika dicetak hitam putih. Nampak tu? Jika dicetak hitam putih. Tapi kalau kata dua-dua warna, awak rasa saya lebih suka menggunakan warna B kerana pendekatan untuk ni lebih sesuai. Bergantung pada pendapat masing-masing. Sebab dia lebih menarik perhatian pengguna. Navigasi, menggunakan navigasi hyperlink text kepada pengguna laman web banding cadangan A tiada navigasi. Navigasi ni dia tak ada link kan. Yang A yang merah tu dia ada lock masuk, lock tu tekan tapi tak ada link. Sedangkan yang navigasi yang biru tu dia ada link kalau nak register ke apa kan. Okay. Mudah mengambil petunjuk, keseimbangan visual, macam itulah gaya dia lebih kurang. Jadi maksudnya kalau awak nak bagi komen tu bukannya semesti apa yang awak nampak senang cerita. Petua untuk menilai ni ialah apa yang awak nampak tu 1 point dan kenapa awak pilih tu 1 point. Tu sebab dia. Bukan saja jawapan tu satu datang daripada jawapan daripada soalan 1 markah dan satu lagi daripada point awak. Kenapa saya pilih macam tu. Ataupun di sebalik tu pun tak apa. Dan soalan terakhir ialah mencipta. Soalan mencipta ni kalau siapa tengok ni fahamlah soalan ni. Ni soalan designer. Dia boleh bagi kamu ini soalan form apa soalan trial Okay. Bila dia suruh lakar ERD, lakarkan satu borang. Ini dia suruh lakarkan satu borang yang terhasil daripada jadual soalan. Soalan ni agak bias lah kan. Tapi kalau dia keluar mana kita tahu.
Sebabnya soalan ini ialah soalan projek SPM. Tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya tak ingat. Iaitu membina kuis. Membina kuis Jadi soalan dia boleh ditanyalah. Iaitu dia suruh lakarkan satu borang yang boleh terhasil daripada jadual soalan. So awak lakar je lah. Lakarlah lagu mana nak lakar. Cikgu, borang ni macam mana saya nak tengok? Kalau awak nak tengok contoh borang, awak boleh tengok apa? Quizizz ataupun Google Form. Google Form macam mana contoh borang yang untuk pilihan kuis. Dia ada ruangan soalan, dia ada ruangan pilihan jawapan dan dia ada ruangan jawapan betul. Awak boleh tengok tu contoh-contoh tu. Okay. Saya pergi cepat sikit. Maaf cik, masa dah nak pukul 11 dah. 2, kenal pasti kunci primer, kunci asing. So yang ni kalau dia bagi, senang nak kenal kan. Macam mana kita nak kenal kunci primer? Ada tanda kunci emas tu. Itu ialah kunci asing pula, ialah kalau dia berhubung dengan tu dia kunci asing. Kalau macam ni kunci asingnya yang ini. Mana Kejap. Mana pen? Yang ini. Ini kunci asing. Ini KA. Ini KP. Ini pun KA. Ini kunci asing. Dia berhubung dengan ibu dia. Yang ni. Dia berhubung, ini KA, ini KA. So apa tujuan KA? Sekali lagi saya ulang, bila nak jawab tujuan dia ialah memanglah fungsi KA menghubungkan antara dua jadual, tapi bila ada rangsangan menghubungkan macam ID guru, menghubungkan jadual soalan dengan jadual guru, menghubungkan jadual soalan dengan jadual ujian. Begitu kita jawab. Siapakah yang boleh memasukkan soalan? Infern tanya. Kalau kau tak tahulah kan. So, kalau awak tengok, dia berhubung dengan jadual guru. Jadi siapa yang boleh masuk soalan? Confirm lah guru. Guru yang boleh masuk soalan. Berikan sebab terdapat hubungan antara soalan dengan guru. Okey, tengok low battery. Bila low battery dia pun dah low semua. Ada banyak lagi banyak ni, banyak tapi dah pukul 11. Jadi oleh itu cikgu bagi slide kejap lagi. Cikgu bagi slide, kamu baca slide cikgu. Okey? Baca slide cikgu, kenal pasti ralat cara nak menjawab ni. Okey, yang ni, melakar ERD. Okey, melakar ERD, kita doa dia tak keluar bentuk crow, tapi saya nak terangkan kok dia keluar bentuk ni. Kang nanya je, Kang tak faham. So, apa maksud tanda satu, tanda cabang tu? Tanda cabang maksudnya ialah many. M. Okey, tanda cabang. Kalau tanda satu tu maksudnya one lah. Okey. Jadi cikgu rasa sampai sini sajalah. Cikgu pun nak berehat dah pukul 11. Okey, 5 minit. Ada soalan? Boleh keluarkan soalan. Boleh tanya soalan. 5 minit lagi. Tengok ramai dah keluar sebabnya. Itu saja Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Semoga Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Good luck. Cikgu. Terima kasih. Doakan kami player cikgu. Yang terbaik untuk Terima kasih cikgu. Okey, Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu nak tanya. okey, nak tanya silakan. Yang masih nak bertanya boleh tunjuk. Apakah beza itu having dengan V ke? Maaf Beza cikgu. having dengan V. Having dengan V. V. Itu untuk SQL kan? Kami nak macam buat syarat untuk mencari apa-apa having dengan V. Bila kami guna V, bila kami guna itu having. Where? Where ke? Ya. Where. Sekejap cikgu baca mesej sekejap. Bila nak guna public static final void cikgu? Okey. Kamu baca dalam buku macam mana having dengan where?
Having ni dia Saya tak faham. Dia punya itu kata tak berapa faham. hmm, sekejap Kenapa dengar suara saya kat sini? Dengar? Okay. Having ni dia lebih kepada dia ada reflect. Jadi terbuka kot. Sini. Okay. Sorry Dia ada gangguan sekejap. Pergi balik kepada having. Cikgu pun jarang guna having, tapi cikgu perhatikan penggunaan having ni dia lebih kepada macam kalau kita nak count. Yes. Tapi saya tak faham itu dia tulis having kan, dia kurungan dia kurungan Hilang dah, Mat. Engkau lah kena jadi cikgu lepas ni. Ada cikgu balas dalam komen. So kau tengok Cai ingat. Okay, sorry. Cikgu terputus sebab cikgu terpangkah. Astaghfirullahalazim. Okay, kejap Sekejap. Bagi soalan dulu, sekejap lagi cikgu jawab. Having pasal having kan? betul. Cikgu nak tunjuk bukti kenapa penggunaan having tu. Kena buka kejap. Cikgu padamkan record dulu.